InsyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kerana kita sama-sama pada malam ini dapat bertemu buat siri yang ke-16. Kita bertemu setiap hari Khamis malam Jumaat untuk kita sama-sama memahami ayat-ayat yang bertemakan, berkisarkan tentang kisah perjuangan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam ketika berhadapan dengan Firaun dan juga Bani Israel. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kronologi kisah Nabi Allah Musa pada siri 15 yang telah kita terangkan pada hari Khamis yang lalu. Okey, poster ni sebenarnya adalah poster lama, poster baru kita, kelas kita hanya dibuat pada hari Khamis sahaja. Jadi untuk nota pada malam ini, siri 16 telah berada di dalam Google Drive. Link tersebut telah saya letakkan di bahagian chat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang lihat di bahagian chat tu ada link Google Drive, nanti boleh ambil nota yang ke-16 di dalam Google Drive tersebut. Begitu juga sesiapa yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, sama ada secara langsung dan melihat secara rakaman, maka tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mendapatkan nota di dalam Google Drive tersebut. Cuma ada satu siri, siri yang ke-14 tak silap saya yang belum lagi saya masukkan. InsyaAllah akan ada insyaAllah dalam waktu yang terdekat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita sebenarnya masih lagi berada pada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ni tiada kaitan dengan fasa perjalanan COVID-19. Kan kita sekarang dah biasa dengan istilah fasa. Kan dulu tak tahu SOP, sekarang alhamdulillah makcik-makcik di kampung pun dah faham dah istilah SOP itu apa. Tapi fasa yang kita gunakan dalam kisah Nabi Allah Musa ni adalah fasa yang ketiga. Fasa ketiga dalam kisah Nabi Allah Musa ini adalah fasa Nabi Allah Musa, beliau diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Firaun. Ini adalah perintah untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun. Apabila kita sebut Firaun, termasuklah pembesar-pembesar Firaun, termasuklah rakyat ataupun kaum kepada Firaun. Ia tidak termasuk kaum Bani Israel. Kisah Nabi Allah Musa bertemu dengan Bani Israel itu pada fasa yang keempat nanti. Tapi fasa yang ketiga, kita ada memberikan fokus tentang Firaun. Maklumat ini telah saya jelaskan pada minggu yang lalu dan minggu sebelum ini. Tapi saya perlu untuk mengulang bagi mengingatkan kita semua supaya tuan-tuan boleh ingat
tentang istilah fasa-fasa dalam tajuk kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Pada minggu lepas, pada siri 15, kita telah menyebutkan dua peristiwa, iaitu bagaimana Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam bertemu dengan Firaun secara bersemuka, tetapi pada waktu tu Firaun dia bersama dengan pembesar-pembesar dia. Lepas tu peristiwa yang kedua, Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam bukan sekadar bersama Firaun, bukan sekadar bersama pembesar dia, tetapi ketika itu Nabi Allah Musa juga bersama-sama dengan kaum kepada Firaun. Itu yang telah kita terangkan pada siri yang ke-15. Jadi saya untuk melihat ataupun mendapatkan maklumat siri 15, ia ada dalam nota dan juga tuan-tuan boleh rujuk pada rakaman siri yang ke-15 berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah je tuan-tuan nak tengok dekat FB tu, dia akan ada tajuk kronologi kisah Nabi Allah Musa. Lepas tu saya letakkan siri dia. Siri 15, siri 14, siri yang ke-12. Jadi boleh lihat di dalam rakaman tersebut. Baik. Malam ini kita akan menyambung. Sebab tu tajuknya kronologi. Kita akan sambung lagi, masih lagi pada bertemu dengan Firaun. Okey, kalau kita masih ingat pada minggu lepas. Okey, pada kisah Firaun yang kita berhenti pada ayat, pada cerita yang menyebutkan Firaun dia berhasrat untuk mengumpulkan ahli-ahli sihirnya. Okey, malam ini siri 16 kita akan masuk kepada cerita Firaun dia telah berjaya mengumpulkan ahli sihir yang pakar yang ada di Mesir ketika itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di nota yang saya paparkan, siri 16 pada malam ini, kita akan memasuki sambungan ceritanya Firaun dia kumpulkan ahli sihir untuk menentang Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maklumat ni tak ada pada siri 15. Kerana siri 15 tu kita berhenti pada ayat Musa kata nanti dia nak kumpul ahli-ahli sihir nak lawan dengan Nabi Musa. Nak lawan waktu bila? Bagaimana? Malam ini. Insya-Allah kita akan menyebutkan maklumat tersebut. Maklumat tu dah ada dah dalam Quran sebenarnya. Saya cuma membacakan saja, saya cuma menyusun sahaja. Okay, tetapi ia sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Jadi dalam nota ni kita nampak ya, siri 16 anak panah tu maksudnya ini yang kita nak cerita. Okey, Firaun dia mengumpulkan ahli sihir untuk menentang Nabi Allah Musa. Okey, nanti dalam siri 16 siri 16 ni saya akan sebutkan ada 4 surah utama. Siri 15 ni kita akan berpaksikan kepada 4 surah. Surah Al-A'raf, surah Taha, surah Syu'ara dan juga surah Yunus. Ada lagi surah lain tapi kita ambil 4 surah ni terlebih dahulu. Surah Taha ayat berapa? InsyaAllah sekejap lagi kita akan jumpa. Suratul Al-A'raf, Asy-Syu'ara dan surah Yunus. Okey. Firaun dia nak kumpulkan ahli sihir dia sebenarnya dia telah membuat dia sebenarnya waktu dia nak kumpul Firaun ni, kalau kita baca kisah nombor 15, kita tak jumpa maklumat yang sebenarnya Firaun ni sebelum dia nak panggil ahli sihir tu datang, sebenarnya dia telah buat satu deal. Dia telah buat sesi perundingan dengan Nabi Allah Musa. Sila 15 maklumat tu saya tak kongsikan.
Tapi malam ni saya kongsikan. Tuan-tuan, sebenarnya sebelum nak kumpulkan sebelum nak kumpulkan ahli sihir ni, sebenarnya Nabi Firaun dia telah berunding dengan Musa. Sebab apa? Sebab kalau nak kumpulkan ahli sihir, nak kumpul waktu bila? Nak kumpul di mana? Caranya macam mana? InsyaAllah malam ni kita akan dapat tahu. Siapa yang cadangkan nak kumpul waktu bila? Pukul berapa? Ada maklumat pada siri 16. Saya tinggalkan dulu maklumat tu supaya kita semua tertanya-tanya. Oh, ada ke maklumat tu? Ada. Dia bukanlah kumpulkan ahli Mesir, bukanlah Firaun ni dia kumpulkan semua ahli sihir dia secara mengejut. Tiba-tiba bawa depan Musa. Tak. Sebenarnya Quran cerita Nabi Allah Musa sudah tahu. Bahkan hari itu nak buatnya di mana? Sebenarnya Nabi Allah Musa yang mencadangkan kepada Firaun nak buat pukul berapa? Waktu bila? InsyaAllah kita cerita nanti. Ini pada part yang pertama ni. Jeng. Okey, tak adalah. Saya saja je nak santai-santai pada malam ni. Baik. Kemudian, selepas ahli sihir tu dapat dikumpulkan pada waktu yang telah disepakati antara Firaun dengan Nabi Musa, maka bertemulah Nabi Allah Musa dengan semua ahli sihir yang telah dikumpulkan oleh Firaun. Okey, dah berjumpa, dah bertemu. Ketika bertemu ni, apa yang berlaku? Di sini kita biasa dengar Nabi Allah Musa, dia mencampakkan tongkat dia kan. Tetapi, sebelum dia campakkan tongkat dia, mereka sebenarnya berunding juga. Nabi Allah Musa berunding dengan ahli sihir tu. Siapa nak mula dulu? Aku dulu nak campak ke atau korang semua nak campakkan? Tapi sebelum Nabi Allah Musa berlakunya peristiwa campak-mencampak, tapi Nabi Allah Musa dah bagi tahu awal-awal. Sebelum sesi pertandingan lagi, Nabi Musa dah bagi tahu tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Okey, nanti kita akan jumpa pada ayat. Saya sebut isi penting dia. Semua isi ni, tuan-tuan jangan bimbang. Ada dalam ayat Quran dalam nota siri nombor 16. Okey, jadi kalau tuan-tuan tak dapat catat, tak sempat catat, tak apa. Maklumat tu ada pada ayat. Okey, jangan bimbang. Okey. Ketika mana ahli sihir ni dia mencampakkan campak apa? Dia campakkan tongkat dan juga tali-tali. Okey. Akhirnya tongkat dan tali-tali itu dia bertukar menjadi apa? Nanti kita akan lihatkan. Tetapi betul ke tongkat dan tali itu bertukar seperti ular? Ataupun sebenarnya apa? Nanti kita akan lihat yang Nabi Musa cakap sebenarnya itu sihir. Dan kita tahulah nama pun ahli sihir. Tapi sihir ni memang betul-betul jadi ke sebenarnya apa? Sebenarnya orang ramai yang menyaksikan peristiwa itu. Firaun, pembesar-pembesar Firaun, kaum-kaum Firaun ni, mereka yang nampak ni sebenarnya mata mereka sebenarnya yang telah disulapkan. Indon panggil sulapkan. Sebenarnya tali dengan tongkat tu sebenarnya tak bertukar pun. Tapi orang nampak dia bertukar menjadi sesuatu, sebenarnya mata orang yang tengok tu telah disihir. Okey. Jelas Okey. Lepas tu, akhirnya Nabi Allah Musa menang. Lepas Nabi Allah Musa menang, ahli sihir ni, mereka nampak depan mata apa yang telah berlaku. Akhirnya mereka terus mengisytiharkan untuk mereka beriman kepada Tuhan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun.
Apabila Firaun dia dapati ahli sihir dia itu beriman kepada Nabi Musa, maka Firaun telah membuat satu ugutan. Dia ugut. Dia nak ugut apa? Dia nak bunuh semua ahli-ahli sihir dia. Adakah ahli sihir mereka ini takut kepada Firaun? Jawapannya adalah tidak. Maka ahli-ahli sihir ini yang asal-asalnya mereka berkhidmat untuk Firaun, dan mereka memang berkhidmat untuk Firaun ni, pertama sebab ialah kita fahamkan raja yang zalim, mesti mereka kena juga buat sihir. Satu. Dan sebenarnya mereka telah dijanjikan dengan wang ringgit, dengan pangkat kedudukan, kalau boleh menang lawan Nabi Musa. Tetapi setelah mereka melihat depan mata mereka tentang tongkat Nabi Musa tadi itu, ternyata ini bukan sihir, maka mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Selepas Firaun ugut nak bunuh mereka, ahli sihir itu tetap dengan pendirian mereka, mereka tidak akan tukar agama lagi. Mereka tetap beriman dengan Tuhanmu, Tuhan Musa. Sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, ya, sebenar-benarnya sebelum ahli sihir itu nak bertanding dengan Musa, sebenarnya mereka dah ragu-ragu sebenarnya. Sebenarnya mereka dah ragu-ragu. Mereka sebenarnya ragu-ragu. Nak lawan Musa ke tak nak lawan Musa. Nak tahu ragu-ragu tu ayat mana? InsyaAllah kita akan bacakan ayat dia. Jadi, maklumat ringkas yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, inilah maklumat dia yang kita nak belajar pada siri 16 pada malam ini. Inilah ringkasan dia. Okey, tapi kita yang belajar Al-Quran, ini kisah yang gaib, kisah dulu-dulu. Maka kita perlu kepada mana buktinya, mana ayatnya, dan mana surahnya. Okey, kita masuk kepada surah yang pertama. Kita akan rujuk dulu dalam surah Thaha. Ya, surah Thaha, kita lihat dulu pada ayat nombor 56 sehingga ayat nombor 71. Siapa yang ada Quran terjemahan, mungkin dia boleh terus buka muka surat 315 hingga 316. Kalau tuan-tuan tak nak tengok mushaf, tuan-tuan boleh lihat nota yang saya akan paparkan di skrin tuan-tuan, di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat dulu dalam surah Thaha. Okey, ayat 56 sampai 71. Okey, ayat nombor 56. Nanti saya akan kaedah malam ni dia ada 4 surah. Ya, nanti kita akan sekejap pergi surah Thaha, sekejap lagi pergi surah Syu'ara, sekejap lagi pergi surah Al-A'raf, sekejap lagi pergi surah Yunus. Sebab keempat-empat surah ni walaupun ceritanya macam sama, tapi ada maklumat dalam surah Thaha, tak ada dalam surah Al-A'raf. Ada maklumat dalam surah Al-A'raf, tak ada dalam surah Syu'ara. Ada maklumat dalam walaupun surah Thaha, walaupun surah Syu'ara, walaupun surah Al-A'raf, tapi maklumat tu tak ada pada 3 surah ni, ada dekat surah Yunus. Itu dipanggil kaedah dia. Maknanya kita kena kumpul semua surah ini untuk dapat maklumat yang lengkap. Lepas tu nanti kita akan buat silang rujuk. Baik, ayat 56 dalam surah Thaha. Malam ni saya cuma paparkan ayat dia. Kita fahamkan saja cerita dia. Minggu depan, siri yang ke-17, kita akan fokus kepada pengajaran bagi kisah Firaun ini. Nanti kita akan fokus pada siri 17 nanti pada tajuk temanya tentang sombong. Kita akan gunakan Firaun ini sebagai study case untuk watak manusia yang sombong. Apa tu definisi sombong? Kenapa Firaun ni sampai dia boleh jadi sombong? Dan apa kesan buruk dia? Itu minggu depan, insya-Allah. Pada seri nombor
17. Baik, kita baca ayat 56 dia ni. Okey, ayat 56 Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya benar-benar. Okey, walaqad ni ada dua pengukuhan. La dengan qad. Dan sesungguhnya benar-benar. Sebab tu kalau baca terjemahan, kadang-kadang dia tak terjemah habis. Dan sesungguhnya, ini saya ambil dalam pimpinan Rahman ni, sepatutnya kena tamat terjemah dia dan sesungguhnya benar-benar. Sebab la dengan qad. Okey, dan sesungguhnya benar-benar. Kenapa penting ada kalimah sesungguhnya dan benar-benar? Untuk menunjukkan, untuk mengukuhkan. Mengukuhkan tentang apa? Allah kata, arainahu, kami telah tunjukkan. Kami telah tunjukkan kepada siapa? Kepadanya. Nya itu siapa? Firaun lah. Allah telah buktikan kepada Firaun itu apa? Allah telah tunjukkan kepada Firaun itu apa? Allah telah tunjukkan, kami telah tunjukkan tu, bukanlah Allah tu yang tunjukkan, tetapi Allah telah tunjukkan melalui Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa telah tunjukkan apa? Ayatina, ayat-ayat kami ataupun tanda-tanda kami. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Kullaha, semuanya. Okey, maksudnya Nabi Allah Musa, kita dah belajar siri berapa? Siri yang ke-15 yang lalu, yang Nabi Musa dia telah menunjukkan di depan mata Firaun, di depan mata pembesar Firaun, di depan kaum Firaun tentang tongkat Nabi Musa yang bertukar. Lepas tu tangan dia yang mengeluarkan cahaya yang bersinar-sinar warna putih. Ini telah kita sebut pada siri 15. Jadi Tuhan kata, walaqad arainahu ayatina. Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada ayat-ayat kami kepada Firaun. Tetapi apa tindak balas Firaun? Allah kata, fakadzdzaba. Tetapi dia mendustakan mukjizat tu. Dia mendustakan mukjizat Nabi Musa yang dua tu. Kan, macam mana cara dia mendustakan? Dia cakap apa? Dia cakap, ni sihir ni Musa ni, kau buat sihir ni Musa. Itu cara dia dustakan. Tapi sebenarnya pada hati dia, dia tahu tu sebenarnya adalah benar. Tapi kenapa dia nak dustakan juga? Ini nanti kita akan, sebenarnya dia dikaitkan dengan dia sombong. Jadi nanti minggu depan, kita akan belajar tentang bab sombong saja. Okay. Lepas tu, Allah mengatakan, apa lagi Firaun ni buat? Wa aba. Aba maksudnya dia enggan. Aba maksudnya enggan. Ada dua tindakan Firaun. Pertama, dia telah dustakan Musa. Dustakan Musa tu maksudnya dia kata, tongkat dengan tangan Musa keluar cahaya tu, ini sebenarnya tipu je ni. Ini ahli sihir je. Tu cara didustakan. Lepas tu dia enggan. Enggan tu apa? Dia enggan menerima seruan Nabi Musa supaya Tuhan yang sebenarnya Tuhan seluruh alam tu. Bukan engkau Firaun Tuhan. Tapi Firaun ni dia enggan. Okey, kita faham dekat ayat ni. Okey. Kemudian ayat 57 sehingga 58. Dekat sini Nabi Allah Ta'ala menerangkan yang Firaun ni dia menolak, dia mendustakan mukjizat Musa tadi itu sehingga dia buat tuduhan kepada Musa. Dia kata apa? Dia kata, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Dia berkata, engkau datang dekat tempat kami ni sebenarnya engkau nak halau kami kan Musa. Gunakan sihir engkau tu sebenarnya engkau nak halau kami kan daripada bumi Mesir ni kan Musa. Ini adalah jawapan Firaun. Okey, lepas tu Firaun kata apa? Falanatiyannaka bisihrin mithli. Okey, Firaun kata, okey, kalau kau amalkan ilmu sihir kau Musa, baik, kata Firaun, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepada engkau sihir seperti itu untuk lawan engkau. Okey, Firaun dia mengatakan Nabi Musa tunjukkan dua mukjizat tu, dia kata itu adalah sihir kah? Seperti mana kita faham pada ayat nombor 15. Lepas tu dia menuduh Nabi Musa ni sebenarnya datang ni ada tujuan sebenarnya dia nak menguasai bumi Mesir lah ni.
Kan, nak halau kami keluar guna ilmu sihir dia. Lepas tu, Fir'aun ni, dia kata apa? Dia kata, dia pun cakap lah, baik, kami akan bawa ahli sihir yang hebat untuk lawan dengan engkau. Kalau kita baca pada siri 15 yang lalu, yang mana Fir'aun ni, kan mula-mula dia nak buat hukuman kepada Musa, tetapi dia kan nak penjarakan Musa kan. Kan dia kata dia nak penjarakan Musa. Lepas tu Musa kata apa? Musa kata, takkan kau nak penjarakan aku semata-mata sekian-sekian. Lepas tu kan Musa kata, kalau aku bawa bukti macam mana? Jadi yang itu pada maklumat yang kita belajar pada siri yang lepas. Jadi pada bab ini kita dapati bahawa Fir'aun setuju untuk dia bawa ke ahli sihir untuk lawan Musa. Sebab bagi dia Musa tu bawa sihir. Jadi dia pun nak kumpul ke ahli sihir. Maka Fir'aun buat satu rundingan. Dekat sini yang saya sebut tadi awal-awal. Dia kata apa? Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu. Fir'aun kata apa? Oleh sebab tu, okey, engkau tolong letakkan satu tarikh. Engkau letakkan satu tempoh. Dia kata, antara pertemuan antara kami dengan engkau. Maknanya Fir'aun kata, Musa, okey, kau tetapkan satu tempoh, satu waktu bila kita akan bertemu. Maksudnya bila bertemu tu maknanya Fir'aun dia akan bawa ahli-ahli sihir dia jumpa dengan Musa. Lepas tu Fir'aun kata apa? Tarikh tu kalau kau boleh bagi kami satu tarikh, satu tempoh, kami tak akan mungkiri janji tu. Nahnu wala anta makanan suwa. Di satu tempat yang sesuai bagi kedua-dua pihak. Fir'aun ni dia kata, okey Musa, kau tetapkan bila nak lawan dengan ahli sihir kami. Bila kau tetapkan waktu dia, lepas tu tempat dia. Okey. Maka Nabi Musa dia letakkan tak tempat dia kat mana, bila, waktu dia bila. Tuan-tuan dah khatam Quran kan? Tahu kan cerita? Dia tetap. Dia tetapkan. Okey. Kita tengok ayat nombor 59. Ayat nombor 59, Nabi Musa pun tetapkan. Bijak Nabi Musa. Dia kata apa? Qala maw'idukum yaumuz zinah. Musa kata, tempoh yang aku tetapkan tu, dia kata, bila? Dia kata, yaumuz zinah, iaitu hari perayaan. Hari perayaan ni, banyak pendapat di kalangan para ulama. Ada kata macam hari-hari kebesaran, maknanya semua orang akan kumpul pada waktu tu. Ada pendapat ulama tafsir kata dia macam hari raya. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma Musa kata yaumuz zinah, hari perayaan. Perayaan yang bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang pasti perayaan itu orang ramai datang. Sebab Nabi Musa kata apa? Wa ayyuhsyaran nasu duha. Dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Maknanya waktu tu waktu perayaan, mestilah orang ramai datang. Tapi waktu nak kumpul, mesti orang kumpul waktu tu, mesti pada waktu duha. Ini diterangkan oleh Allah secara jelas pada ayat nombor 59. Pukul berapa Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Paling penting, waktu duha. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kita jumpa dalam Quran banyak Allah bersumpah dengan waktu duha kan. Kenapa? Salah satu nilai waktu duha ni adalah waktu kemenangan. Salah satu nilainya waktu duha adalah umat Islam. Waktu duha ni adalah waktu kemenangan. Maknanya Nabi Musa kan dia akan bertanding untuk waktu duha kan. Waktu duha tu dia menang. Lepas tu kalau kita baca kisah-kisah lain, umat-umat terdahulu tuan-tuan dan puan ya, umat-umat terdahulu mereka ini kalau Allah turun azab, ia berlaku pada waktu duha, pada waktu terbitnya matahari. Terbit matahari tu waktu duha lah, bermulanya waktu duha. Kalau kita tengok kisah Nabi Allah Lut kan, umat dia tu, kaum Lut tu, diazab pada waktu bila? Pada waktu subuh ketika mana terbitnya matahari. Apabila terbit matahari waktu duha lah. Sebab tu waktu duha ni bagi orang Islam, kalau dia faham kedudukan waktu duha dalam Quran tu, kan dia sebenarnya dia merupakan juga kepada simbol merujuk kepada kemenangan orang-orang yang beriman. Salah satu kemenangannya kisah Nabi Musa.
Dijemput pada waktu duha. Okey. Lepas tu fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu summa ata. Maka Fir'aun pun dia dah dapat tarikh tadi, dia dah dapat waktu tadi, dia pun pergi berangkatlah. Dia berangkat tu apa? Dia kumpulkan semua ahli-ahli sihir dia. Kemudian summa ata. Kemudian dia datang ke tempat perlawanan. Maksudnya dia datang pada waktu duha yang telah disepakati hari perayaan tu. Maknanya dia dah kumpul semua ahli sihir dia ke tempat perlawanan. Dan kita faham, tidak ada, tentulah ahli sihir ni semua akan patuh kepada Firaun. Sebab semua orang tahu Firaun ni macam mana. Nanti kita akan jumpa ayat yang memang, kita akan jumpa jawapan yang memang ahli sihir tu, kenapa mereka berlawan juga dengan Musa. Salah satu jawapan dia sebab memang mereka tahu kalau mereka tak ikut cakap Musa, habis dia orang. Nanti kita akan jumpa pada penghujung cerita. Waktu ahli sihir ni dia pertahankan iman mereka, mereka jawab. Kenapa? Kenapa mereka boleh jadi nak lawan dengan Musa? Kerana sebab mereka memang takut kepada Firaun tadi. Sebab tu mereka tetap berlawan dengan Nabi Musa. Okey, kita dah dapat waktu dia kan? Okey. Kita faham ayat ni seolah-olahnya Allah Taala bawa kita berada pada zaman Firaun, pada zaman Nabi Musa. Menarik kan Quran kan? Kita boleh dapat masuk kepada peristiwa yang lepas. Kan? Quran ni hebat. Inilah mukjizat Quran. Allah bawa kita seolah-olah kita berada pada zaman Nabi Musa. Okey, kemudian ayat nombor 61 dan 62. Okey. Nabi Musa bagi tahu. Nabi kata qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Nabi Musa berkata kepada mereka. Maknanya Nabi Musa ni dia bagi tahu awal-awal dah. Ketika mana semua dah berkumpul tadi, ahli sihir dah datang, Firaun dah datang, semua orang dah berkumpul dekat hari perayaan tadi, Nabi Musa beritahu awal-awal. Celaka kamu ni nanti, kata dia. Dia kata, janganlah kamu mendakwa, jangan kamu buat-buat cerita secara dusta pula kerana Allah. Sebab nanti Musa akan menang. Nanti apabila Musa menang, jangan korang pula, Musa beritahu, jangan korang lepas ni kalau apa-apa berlaku lepas ni, kata Musa, korang jangan dusta pula terhadap Allah. Kerana dengan sebab itu Allah Ta'ala akan binasakan kamu dengan azab, dan sesungguhnya orang yang berdusta tetap akan hampa dan kecewa. Okey, maksud dia Musa beritahu awal-awal kan tentang pertandingan tu nanti. Okey, kalau apa-apa berlaku, kata Musa, korang jangan pula buat tuduhan yang bukan-bukan. Sebab sebelum ni kan mereka telah menuduh Musa ni ada sihir lah, kan Musa ni ada niat lain lah. Jadi Musa beritahu awal, kalau korang berdusta juga, pendustaan korang itu nanti merupakan sebab korang dapat azab dari Allah. Kalau korang berdusta, korang dapat azab. Orang berdusta ni memang tak akan menang. Dia akan hampa dan dia akan kecewa, kata Nabi Musa. Lepas tu, ayat 62, Allah Ta'ala cerita tentang ahli sihir tadi ni. Okey, sampailah kepada pertandingan. Ini bukan pertandingan lah, macam cabar mencabar tadi. Maka Allah kata, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka mereka pun berbalah. Berbalah. Ayat 62 ni sebenarnya kisah ahli sihir tadi. Mereka pun berbalah dan berunding sesama sendiri. Tak berunding sesama sendiri ni apa? Maksudnya sebenarnya mereka buat meeting dulu. Mereka bincang dulu. Sebenarnya ketika mereka berbalah dan berunding tu, sebenarnya kalau kita baca tafsir At-Tabari kata, kalau ikut tafsir At-Tabari tu, dia kata mereka ni sebenarnya ragu-ragu sebenarnya. Mereka fikir macam ni. Kalau betul-betul Musa ni Rasul, macam mana? Mereka dalam keadaan berunding tu, mereka fikir macam tu. Kalau Musa ni tak Rasul, confirm kita menang. Tapi kalau dia Rasul, macam mana? Tetapi Allah kata, wa asarrun najwa. Mereka merahsiakan apa yang mereka bincang tu. Sesama ahli sihir tu. Ahli sihir tu ramai. Tapi Tuhan tak cerita berapa ramai.
Tapi mereka pun sebenarnya takut-takut juga. Sebenarnya kan, saling berbincang. Kan, macam mana kalau kita kalah? Macam mana kalau kita menang? Mereka duduk dalam keadaan macam itu, mereka merahsiakan apa mereka rundingkan. Ayat nombor 63, Allah tak sebenarnya ayat 63 ni sebenarnya ini di antara isi rahsia yang mereka tak cerita pada orang. Seperti mana kata Al-Imam Mutabari. Ayat 63 ni sebenarnya inilah di antaranya yang mereka duduk berunding tadi sebelum mereka berlawan dengan Musa tu, mereka kata, dua orang ni kan, inna hadzani lasahirani yuridani. Mereka ni maksudnya ahli sihir tu kata, dua orang ni kan, dua orang tu siapa? Musa dengan Harun ni, sebenarnya mereka dua ni ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka dan hendak melenyapkan kepercayaan dan adat turun-temurun mereka. Mereka sebut pada ayat ni. Ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba wa tariqum wa bitariqatikumul musla. Maksudnya ayat 63 ni dia macam nak bakar semangat tau. Nak bakar semangat ni sebelum nak lawan dengan Musa ni, mereka duduk bincang-bincang. Dia kata, kita ni, dua orang ni, dia ni ahli sihir tau. Sebenarnya mereka ni berdua datang dekat bumi Mesir ni, mereka ada tujuan lain ni, mereka nak halau kita keluar dengan sihir mereka. Jadi ayat 63 ni seolah-olah nak macam ahli sihir tu dia saling nak bagi kesemangat. Kan sebelum bertanding ni macam bagi semangat dulu, bagi motivasi kata-kata kan. Tapi dalam bentuk menakut dekat ahli sihir. Maknanya mereka kena lawan juga dengan Musa ni. Sebab Musa ni datang untuk halau mereka keluar. Itu yang mereka percayalah. Ayat 64, mereka buat apa? Fa'ajmi'u kaidakum summa tu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala. Maka satukanlah segala tipu daya kamu, kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya, dan sesungguhnya beruntung siapa yang menang. Maknanya mereka ni, dalam mereka berunding tadi tu, mereka kata, kita kena datang ramai-ramai, kita buat sihir dalam keadaan ramai-ramai, dalam satu barisan, dalam barisan, kita lawan Musa ni. Maknanya mereka kata, kita kumpulkan semua sihir-sihir yang ada, kan, secara beramai-ramai. Untuk lawan dengan Musa. Kalau kita menang, kita beruntung. Dia kata, kita akan untung besar lawan dengan Musa. Dalam ayat ni, mereka kata mereka akan untung besar kalau menang kan. Ayat ni dalam surah Taha, kita tak jumpa maklumat yang macam mana mereka boleh kata mereka akan untung besar. Sebenarnya dalam surah Taha, Allah Ta'ala tidak cerita yang sebenarnya Fir'aun telah tawarkan kepada mereka tentang habuan dia yang besar. Itu nanti kita baca dekat surah Al-A'raf dengan surah Asy-Syu'ara. Ayat nombor 65. Ayat nombor 65. Qalu ya Musa. Mereka dah sepakat tadi sama-sama di kalangan ahli sihir, maka mereka pun berkata. Maknanya mereka berada dalam satu barisan. Bentuknya bagaimana wallahu a'lam. Mereka pun berhadapan dengan Musa. Wahai Musa, mereka kata, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, engkau ke yang akan campakkan lebih dahulu atau kami yang mula-mula nak campakkan? Maka Musa jawab, qala bal alqu. Musa kata, koranglah campak dulu, kata Musa. Korang campakkan dulu. Maka apa yang berlaku? فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Tiba-tiba hibaluhum tu tali-tali ahli sihir tadi, wa'asiyuhum dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya seolah-olah dia berjalan dengan cepat disebabkan sihir mereka. Maknanya tongkat tu bertukar seperti ular, tali tu macam bergerak-gerak seperti ular yang berjalan dengan cepat. Maknanya
Kalau kita baca ayat nombor 66 ni, maknanya yang campakkan dulu untuk ilmu sihir mereka tadi adalah ahli sihir tadi. Mereka campakkan secara serentak apa? Tali-tali dan tongkat-tongkat. Maknanya bukan seorang ahli sihir. Maknanya ramai-ramai ahli sihir campakkan tali-tali mereka sama-sama. Mereka campakkan tali-tali mereka, lepas tu mereka campakkan tongkat-tongkat mereka. Maka ketika tu Nabi Musa nampak seperti sesuatu yang berjalan dengan cepat. Okey. Ayat nombor 67. Apa yang berlaku kepada Musa? Ayat 67 Allah mengatakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ketika Musa nampak tu, Musa berada dalam keadaan dia takut juga sebenarnya. Timbul ketakutan pada diri dia. Okey. Itu ayat 67. Okey. Sebelum kita baca ayat, sebelum kita lanjutkan ayat 68, surah Toha, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi melihat kepada ayat yang saya tunjuk kepada ayat dia. Yang nampak sesuatu bergerak tadi tu sebab apa? Okay, kita tengok pada ayat ni. Kejap ya, saya tunjukkan. Okey, kita terus kepada surah Al-A'raf. Nanti saya sambung balik surah Toha tadi. Okey, kita tengok surah Al-A'raf . Okey, kita lihat dalam surah Al-A'raf pula. Okey, sebab kita nak ambil maklumat dalam surah Toha, dia tidak ada maklumat yang Nabi Musa nampak tu seperti sesuatu bergerak tu apa. Maksudnya orang ramai nampak tu apa. Okey, yang nampak bergerak-gerak tu sebenarnya apa. Okey, kita kena tengok dalam suratul Al-A'raf. Ayat 133 sampai 126. Tapi tak semua ayat lah. Kita nak ambil cerita pasal Alisir tu saja dulu. Lepas tu baru kita sambung cerita tadi. Okey, kita lihat. Kita ambil dekat sini. Okey. Kita mula ayat 113 surah Al-A'raf . Muka surat 164 sehingga muka surat 165. Kalau buka Quran, siapa ada Quran terjemahan, terus dia buka. Dia boleh dapati maklumat ni. Okey, kita kejap lagi kita sambung balik surah Toha, tapi kita ambil dulu maklumat dalam suratul Al-A'raf untuk melengkapkan lagi penceritaan tersebut. Okey, ayat 113 sampai 126. Okey, kita tengok dulu ayat 113. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Okey, ayat 113 kita tahulah Firaun telah datang bersama dengan ahli sihir tadilah. Waja as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran inna kunna nahnul ghalibin. Apabila ahli sihir itu datang kepada Firaun, mereka kata apa? Mereka kata, benar ke kami akan dapat wang besar, kami akan dapat ganjaran jika kami dapat tewaskan dia? Firaun kata apa? Naam. Firaun kata, ya, benar. Kau akan dapat ganjaran yang banyak. Bukan sekadar dapat ganjaran, dapat apa lagi? Wa innakum laminal muqarrabin. Dan sesungguhnya kamu ni nanti, kalau boleh lawan dengan Musa, korang akan jadi orang-orang kanan aku, orang-orang yang dekat dengan aku, kata Musa, kata Firaun kepada ahli sihir dia. Okey, lepas tu ayat nombor 115. Ayat 115 surah Al-A'raf, mereka berkata kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, ini sama macam surah Toha tadi tu. Mereka kata, Musa, engkau ke yang akan campakkan tongkat kau atau kami nak campakkan terlebih dahulu? Dan ayat nombor 116, Musa cakap apa? Musa kata, qalu alqu. Musa kata, korang dulu campakkan. Korang ramai-ramai campakkan dulu. Tapi dalam ayat surah Al-A'raf, kita dapati ayat ni dia tak cerita campak apa. Tapi dekat surah Taha kita dapati mereka mencampak tali-tali dengan tongkat-tongkat. Tapi ayat dalam surah Al-A'raf tak ada maklumat tu. Cuma dalam surah Al-A'raf dia ada maklumat lain. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan dapati patutlah cerita dia berulang. Kita nampak macam berulang cerita Musa ni. Memang dia berulang, tapi berulang kisah dalam Quran ni dia bukan berulang macam sama, tak. Berulang dia dari sudut menambahkan lagi maklumat.
maklumat yang dalam surah Toha tak ada maklumat dalam surah Al-A'raf. Maklumat dalam Al-A'raf tak ada dalam surah Toha. Okay, antaranya kita dapat bukti seperti ayat ni. Lalu Musa kata, korang campaklah dulu. Tapi tak campak apa. Cuma Tuhan terus cerita, maka apabila mereka mencampakkan, Allah hanya sebut, falamma alqaw. Apabila mereka mencampakkan. Campak apa? Surah Toha bagi tahu. Campak tali-tali dengan tongkat-tongkat. Lalu apa dia? Saharu a'yunan nasi. Mereka menyihir mata orang ramai yang menyebabkan orang ramai nampak apa? Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dan menyebabkan orang ramai berasa takut dan mereka ahli sihir itu melakukan sihir yang hebat. Jadi ayat 116 ni dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala bagi tahu rupa-rupanya tali-tali yang ahli sihir campakkan tu, tongkat-tongkat yang mereka campakkan tu sebenarnya tak tukar jadi apa pun. Cuma orang nampak tali dan tongkat-tongkat tu tukar jadi sesuatu yang bergerak dengan laju. Seperti ular. Kan? Menyebabkan orang jadi takut. Nabi Musa pun terasa ketakutan tu. Pada ayat kita baca surah Toha tadi. Orang ramai pun jadi seperti takut. Sebenarnya, mata mereka yang telah disihir. Tata tengok orang buat sihir. Mereka sihir pada mata sebenarnya. Ini pun sebenarnya boleh berlaku pada orang-orang yang berubat. Nampak macam kaca keluar, paku-paku keluar kadang-kadang kan. Sebenarnya tak pun. Dia ada kaitan juga. Yang ini ada kaitan juga boleh dikaitkan dengan orang yang berubat tu menggunakan ilmu sihir, menggunakan jin. Mata kita nampak tapi sebenarnya tidak. Itu kita cerita kemudian lah. Okey, lepas tu maknanya daripada ayat 116 ni kita dapati sebenarnya apa? Sebenarnya mata orang je yang nampak seperti bertukar, tapi pada hakikatnya tak bertukar pun. Okey jelas dekat sini. Okey. Kita lanjutkan lagi dekat sini. Okey, tapi kita tak pergi pada ayat 117 surah Al-A'raf. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada surah Yunus pula. Kita tengok surah Yunus. Kenapa dekat surah Yunus? Sebab dia ada maklumat tambahan dekat surah Yunus. Okey. Kita tengok dekat surah Yunus. Okey. Kita tengok dekat surah Yunus. Okey. Pergi surah Yunus dulu. Okey, saya tunjukkan ayat dia. Ayat dia pendek kat surah Yunus. Okey. Okey, kita tengok dekat surah Yunus surah nombor 10 ayat 80 hingga 82. Kalau siapa ada Quran terjemahan, dia boleh tengok muka surat nombor 218. Okey, kita tengok ayat dia. Okey, kita ambilkan maklumat. Dekat sini dia ada maklumat tambahan yang tak ada dekat surah Al-A'raf tadi. Okey, Allah Ta'ala cerita, falamma ja'as saharatu. Setelah ahli-ahli sihir itu tiba. Tiba tadi kita dah sebutlah. Pada waktu perayaan, ramai orang tengok pada waktu duha tadi kan. Maka Musa berkata kepada mereka, alqu. Musa kata, campakkanlah dulu. Ma antum mulqun. Apa yang kamu hendak campakkan. Dia macam terus potong cerita. Sebab itu kita kena faham. Kenapa surah Yunus ni ringkas sangat cerita dia. Tak macam surah Toha. Ada sebab. Itu kita cerita kemudian nanti insyaAllah. Lepas habis maklumat tu, insyaAllah nanti kita akan bongkarkan perbezaan-perbezaan dia. Okey, kita fahamkan dulu cerita ini. Okey, lepas tu ayat nombor 81, Allah Ta'ala kata dalam surah Yunus okey, ayat nombor 81, falamma alqaw. Setelah mereka mencampakkan benda-benda itu, maka Musa cakap apa? Majitum bihi sihr. Musa kata, apa yang kamu buat tu sebenarnya itu adalah sihir. Tak nampak tak? Nabi Musa ni dalam surah Yunus mengatakan,
yang dia nampak tadi tu sebenarnya Musa kata, inilah sihir sebenarnya. Inilah sihir sebenarnya. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah kata sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuan ahli sihir itu. Kata Allah. Ini Musa kata, dan Musa kata sesungguhnya Allah tidak akan memenangkan perbuatan orang yang melakukan kerosakan. Dekat sini. Sebab tu ayat-ayat macam ni tuan-puan ya. Ayat-ayat macam ni lah. Kalau tuan-tuan nak sembuh daripada sihir ataupun nak menyembuhkan orang kena ilmu hitam, ilmu sihir, boleh baca ayat-ayat ni. Ayat-ayat ni banyak digunakan oleh perubat-perubat. Sebab ayat ni dia sebutkan innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ayat ni sesungguhnya Allah Taala akan mendedahkan kepalsuan ahli sihir tadi dan Allah Taala tak akan memenangkan orang yang melakukan kerosakan. Okey. Jadi dekat sini kita dapati ada maklumat tambahan. Rupa-rupanya memang Nabi Musa tahu itu adalah ilmu sihir. Tapi dalam surah Toha tadi, Musa takut. Tapi Allah pujuk dia. Allah Ta'ala kuatkan semangat dia, kejap lagi kita akan belajar. Tapi sebelum itu, sebelum kita patah semula kepada surah Toha, izinkan saya tunjuk ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Kita tak baca lagi surah Asy-Syu'ara kan? Okey, mari kita baca surah Asy-Syu'ara. Kita tengok dulu surah Asy-Syu'ara. Okey, surah Asy-Syu'ara ayat 38 sampai 51 dalam bab inilah. Tapi kita tak nak baca semua ayat. Cuma saya nak ambil satu ayat untuk menerangkan waktu ahli sihir tadi dia campakkan tu, mereka campak kosong-kosong ke ataupun apa lagi? Maklumat tu hanya ada dalam surah Asy-Syu'ara. Kita tengok kan? Saya buat silang rujuk ni untuk membuktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, walaupun kita nampak cerita dia berulang, banyak diulang, tapi sebenarnya bukan pengulangan yang sia-sia. Kita akan jadi seronok lagi. Aku nak kena kajilah, aku kena bacalah. Okey, sebab itu tak boleh hanya pada satu surah. Okey, tetapi nanti kita, insya-Allah nanti sampai kepada waktu yang Allah tetapkan, nanti kita akan rungkaikan kenapa maklumat ni dia berada dekat surah Asy-Syu'ara, kenapa tak ada dekat surah-surah lain. Nanti kita akan cerita kemudian nanti. Jadi saya tak nak tuan-tuan dapat banyak sangat maklumat dalam satu masa, nanti akan menyebabkan kita keliru. So kita kena susun minda kita ni, kita masukkan maklumat-maklumat yang utama dulu. So kita tahukan dulu, kita nak masukkan dulu maklumat kronologi dia, fahamkan cerita dia, nanti insya-Allah sampai pada waktu yang Allah tentukan, nanti kita akan bongkarkan keseluruhan semua sekali. Itu kemudian nanti kita akan belajar. Tapi fahamkan cerita dia dulu. Okey, dekat surah Asy-Syu'ara ada satu maklumat tambahan. Okey. Dekat surah Asy-Syu'ara ada satu maklumat tambahan yang Allah bagi tahu tentang ketika mana mereka melemparkan tali tu, ahli sihir ni cakap apa? Apa jampi serapah ahli sihir tadi? Kejap lagi kita akan baca. Okey, kita tengok dulu ayat nombor 38 hingga 40. Okey, siapa nak tengok Quran terjemahan, dia boleh tengok muka surat 368 dalam mushaf. Okay, kita tengok ayat dia, ayat 38, 39 dan 40 dulu. Okey. Allah mengatakan fujumi'as saharatu limiqati yaumil ma'lum. Maka telah dikumpulkan ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang ditentukan pada hari yang sudah dimaklumi. Kita dah tahu tadi dekat surah apa? Dekat surah Taha kan, waktu bila. Okey, waqila linnas, dan dikatakan kepada orang ramai. Hal antum mujtami'un. Berkumpullah kamu semua. Maknanya manusia yang berkumpul ramai-ramai tadi sebenarnya ia juga adalah arahan. Tak ada siapa yang tak berani berkumpul. Sebab apa? Kau tak berkumpul, berhadapan dengan Firaun. Lepas tu dikatakan kepada mereka, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Mereka kata semoga kita dapat mengikut
ahli-ahli sihir itu jika mereka lah yang menang. Okey. Mereka macam confident ahli sihir itu akan menang. Okey, lepas tu apa lagi berlaku? Okey, datanglah ahli sihir tadi kepada Firaun. Kepada Firaun sudah tentulah ada pada ketika itu bersama dengan Musa juga. Maka mereka kata apa? Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Maka ketika ahli sihir itu datang mereka kata, betul ke kami akan dapat upah jika sekiranya kamilah menang? Ini sama macam ayat tadi. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ya, Firaun kata, sesungguhnya kamu akan dapat habuan dan kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku, kata Firaun. Lepas tu kita baca ayat 43 dan 44. Ayat ni Allah mengatakan qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Musa kata kepada mereka, korang campak dulu apa korang nak campak. Lepas tu mereka buat apa? Fa'alqaw hibaluhum wa asiyahum. Maka mereka pun campaklah tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Dan ada satu maklumat tambahan di sini. Waktu mereka campakkan tali-tali dengan tongkat tu, mereka cakap apa? Wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Oh, ahli-ahli sihir ni pandai dia nak bodek Firaun. Tapi apa dia buat? Dia kata, demi kekuasaan Firaun. Mereka kata dekat sini, bi'izzati Firaun. Ahli-ahli situ cakap apa? Demi kekuasaan Firaun, inna la nahnul ghalibun. Sesungguhnya kami pasti orang yang akan menang. Oh, so agak-agak apa perasaan Firaun ketika disebut dengan nama dia? Maknanya ahli sihir tu mereka bersumpah. Sepatutnya kena ucap dengan nama Allah kan. Tapi sebab dia ahli sihir kan, ketika tu dia kata demi keagungan Firaun. Izzah ni sebenarnya keagungan. Tapi sebab kita nak kata kepada Firaun, kita letak demi kekuasaan Firaun. So waktu mereka lemparkan tongkat, tali-tali dengan tongkat tadi, mereka sebut dengan nama Firaun. Demi kekuasaan Firaun tadi, sesungguhnya kami akan menang. Tetapi mereka menang tak? Okey. Jadi kita dah dapat cerita dia. Maksudnya kita dah dapat cerita keseluruhan dari sudut apa? Dari sudut daripada ahli sihir itu berkumpul sampailah mereka dah mencampakkan tali-tali dan tongkat mereka. Kan? Lepas tu apa yang berlaku? Tongkat, tali-tali dan tongkat tadi tu nampak jadi macam sesuatu yang bergerak dengan laju, macam seperti ular lah. Contoh kan? Okey, tetapi sebenarnya tak tukar pun yang kita baca tadi dekat surah apa? Dekat surah Al-A'raf. Rupa-rupanya mata orang yang dekat situ yang nampak dia bertukar. Pada hakikatnya tidak. Okey, kita dapat maklumat tadi sampai di situ. Okey, kita patah semula kepada surah Taha. Sambung balik semula surah Taha. Kan? Ketika mana Nabi Musa tadi, dia nampak tali-tali, ialah sebab bukan satu tali, banyak tali. Dan juga tongkat-tongkat. Sebab mereka kan buat dalam satu barisan. Berada dalam satu barisan, mereka campak secara beramai-ramai tadi. Kan? Jadi Musa ni dia manusia yang biasa juga. Dia pun timbul ketakutan dalam hati dia. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Musa. Inilah jawapan dia. Sebab ada yang tanya. Sebab kita tahu Nabi Musa ni, okey, dia memang berkata-kata dengan Allah. Kita kena tahu Nabi Musa ni, dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala bukan hanya semasa dia berada di Bukit Tursina yang seperti kita baca tu. Tapi ketika Nabi Musa sampai dekat Mesir kan, kita belajar pada siri 15 dulu, termasuklah peristiwa ini. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar tentang wahyu ni, betul kita baca dekat ayat ni, memang Allah Ta'ala beritahu kepada Musa. Bentuknya macam mana kita tak tahu. Sebab kalau tuan-tuan pernah belajar tentang wahyu-wahyu, cara wahyu turun,
Kalau siapa pernah ikuti dalam tadabbur surah Al-Alaq, saya ada kongsikan maklumat tu. Wahyu turun ni, dia kadang-kadang wahyu tu turun terus sampai ke dalam jiwa. Dia betul-betul wahyu turun. Kadang-kadang Allah guna malaikat. Jadi kalau kita baca ayat ni, bentuknya macam mana? Kan Wallahu ta'ala alam, tapi bentuk-bentuk wahyu ni dia boleh jadi kepada dia terus dapat, Allah beri terus kepada, masuk terus kepada jiwa dia. Maklumat tu. Jadi Allah kata, qulna, kami berfirman kepada Musa, la takhaf. Allah kata, maka apabila Nabi Musa dapat wahyu ni, tentulah Nabi Musa dia akan menjadi semakin berani. Okey, lepas tu Allah Ta'ala memerintahkan Musa untuk buat apa? Ayat 69 dan ayat nombor 70. Ayat ni dia tak ada pada 3 surah tadi tu. Tak ada bentuk perintah macam ni. Okey. Ayat nombor 69 Allah mengatakan kepada Musa, wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Allah kata, dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya dia akan menelan segala yang mereka lakukan. Kerana sesungguhnya, kata Allah, innama sana'u kaidu sahir. Kata Allah, hanya kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ia hanyalah tipu daya ahli sihir. La yuflihu sahiru haitsu ata. Kata Allah, sedangkan ahli-ahli sihir itu mereka tidak akan menang di mana sahaja mereka berada. Di sini Allah bagi tahu dah kepada kita, kalau kita berhadapan dengan orang buat ilmu hitam kan, guna jin sihir, mereka tak akan menang. Jadi kita tak perlu nak takut. Sebab Allah bagi tahu dah kepada kita. Ahli sihir yang paling kuat sekali berlaku di antara zaman Firaun lah. Tapi Allah bagi tahu dah kepada Musa, Musa, kau campak tongkat kau tu. Rupa-rupanya Musa memegang tongkat tu di tangan mana? Di tangan kanan dia. Kata Allah, campaklah tongkat tu Musa. Sudah pasti tongkat tu nanti akan menelan. Talqaf ni maksudnya dia menelan segala apa yang mereka telah campakkan daripada tali-tali dan tongkat-tongkat tadi tu. Itu semua tipu daya je Musa, kata Allah kepada Nabi Allah Musa. Yang dilakukan oleh ilmu sihir tadi. Okey, kita berhenti pada ayat itu. Okey, dah faham yang sekarang kan? Okey, jadi kita dapat fakta bukan Musa dulu yang campakkan, tetapi ahli sihir itu yang mencampakkan terlebih dahulu. Lepas tu barulah Nabi Musa mencampakkan tongkat dia. Sebab semua orang tahu tongkat yang Musa pegang tu itu hanyalah kayu. Kayu biasa, tapi boleh bertukar menjadi ular yang besar. Macam mana kita tahu dia bertukar menjadi ular? Sebab sebelum ni masih ingat lagi siri 15 yang Musa telah tunjuk kepada siapa? Dia telah tunjuk di depan mata Firaun, tertunjuk di depan mata pembesar-pembesar Firaun kan. Tetapi kenapa Firaun nak lawan lagi? Sebab Firaun sangka itu sihir. Sebab tu dia kumpulkan semua ahli sihir. Tapi pada hakikatnya bukan sihir, tetapi memang betul-betul mukjizat. Macam mana kita tahu dia betul-betul mukjizat? Kita akan baca apa yang berlaku kepada ahli-ahli sihir itu setelah mereka melihat tongkat yang dicampakkan oleh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita kena tengok dalam, jadi kalau kita sampai dekat ayat ni, sebenarnya kita baru sampai dekat sini. Sekejap ya, saya tandakan sikit. Okey, kita tak perlu terkejar-kejar nak habiskan juga malam ni. Kita boleh sambung lagi insya-Allah perlahan. Jadi dekat sini ni kita baru nak sampai dekat sini. Kita baru sampai kat maklumat ni. Maklumat ni kita baru nak sampai dekat sini. Ni kisah Nabi Musa, dia menang. Dekat sini dah selesai. Kat sini dah selesai. Tak faham kan? Ni kita baru sampai dekat sini. Okey. Kita belum sampai lagi Firaun ugut, belum lagi. Kita belum masuk lagi kepada ayat Firaun nak buat ugutan kepada ahli sihir.
Okey, tuan jelas ya. Dapat? Nampak tak dia punya susunan kronologi dia. Nampak tak carta alih dia? Susunan. Kita belajar dulu susunan ni. Okey, habis kita dah faham keseluruhan kisah Nabi Musa nanti, kita akan buat satu pusingan lain. Waktu tu baru kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Kenapa ayat ni cerita sihir mata tadi duduk dekat surah Syu'ara, dekat surah Al-A'raf. Kenapa dekat surah Syu'ara tadi ada perkataan yang kita kata yang ucapan ahli sihir yang kata dengan kekuasaan Firaun. Kenapa tak ada dalam surah Taha? Kenapa dekat Syu'ara? Semua tu ada jawapan. Para ulama dah buat kajian dah tuan-tuan dan perempuan sebenarnya. Kenapa? Tuan-tuan faham tak? Kenapa dekat dalam surah Yunus tu Nabi Musa cakap, ni sihir ni, di sihir ni. Tapi kenapa ucapan tu tak ada dekat dalam surah Taha? Sekarang surah Taha tadi Nabi Musa takut. Tuan-tuan nampak tak? Kan? Kenapa dalam surah Taha tak ada ayat yang Musa kata, korang semua ni sihir ni. Okey. Kenapa dekat surah Yunus? Kenapa dekat dalam surah Taha? Semuanya ada jawapan dia. Tapi jawapan tu saya tak boleh nak nyatakan pada peringkat ini. Nanti kita akan dengan waktu malam lagi kan, dengan kita buat sekali dalam seminggu ni, nanti saya bimbang berlakunya maklumat tu terlalu banyak. Jadi kita shapekan, kita cuba kita habiskan dulu cerita dia. Okey, dapatkan dulu maklumat lengkap dia dulu, nanti insya-Allah sampai pada modul tu saya memang dah susun dah. Insya-Allah sampai pada waktu tu nanti kita akan bongkarkan pada kalimah-kalimah dan perkataan-perkataan dia. Jadi saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Saya tak boleh bagi jawapan tu terlebih dahulu kerana kita kena habiskan dulu kronologi dulu. Habiskan dulu susunan dia. Okey, jelas ya, kita dah sampai pada cerita apa? Dah faham dah. Okey, kita sampai dekat sini. Okey, tapi kita ada lagi beberapa surah lain yang nak sampai kepada bab ni, carta alih ni. Okey, insya-Allah kita baca dulu selain pada surah Taha. Okey. Kita buka pada surah Al-A'raf dulu. Okey, dekat suratul Al-A'raf kita lihat pada ayat nombor 117. Okey, 117. Dekat surah Al-A'raf Allah Taala sebut diwahyukan. Tapi tak ada cerita yang Nabi Musa jadi ditakut tadi. Tapi terus pergi kepada ayat wa auhayna ila Musa an alqi afak. Dan kami telah wahyukan kepada Musa supaya campakkanlah tongkatmu. Maka kata Allah, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka ada-adakan itu. Maka ayat 118, apabila berlaku begitu, kata Allah, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka terbuktilah kebenaran. Al-haq tu maksudnya benda yang benar. Nabi Musa bawa benda yang benar kerana ia datang dari Allah. Maka apa yang berlaku kepada ahli sihir itu? Wa batala ma kanu ya'malun. Dan terbatallah. Batal ni maksudnya terbatallah. Dan terbatallah sihir yang mereka telah lakukan. Lepas tu Allah tambah satu maklumat dekat Al-A'raf. Maklumat ni dia tak ada pada surah Taha tadi. Dan surah Taha tadi, kalau kita belajar, ahli-ahli sihir itu terus beriman. Tapi dekat ayat Al-A'raf ni Allah mengatakan, فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Maka Fir'aun dan ketua kaumnya, mereka semua tu telah ditewaskan di situ dan kembalilah mereka dalam keadaan yang hina. Ayat 119 ni, ayat macam ni tak ada dekat surah Taha. Dia ada dekat surah Al-A'raf. Kenapa? Itu yang nanti kita akan cerita nama surah Al-A'raf, tujuan surah Al-A'raf. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan. Okey. Lepas tu, barulah Allah sambung cerita tentang ahli sihir tu mereka buat apa.
Kalau pada ayat 120 ni Allah mengatakan wa ulqiyas saharatu sajidin. Ahli sihir itu dengan sendirinya mereka merebahkan diri bersujud. Mereka bersujud terus. Dalam masa yang sama mereka kata apa? Qalu amanna birabbil alamin. Mereka kata kami telah beriman kepada Rabb seluruh alam. Okey, dekat surah Al-A'raf ada perkataan mereka terus merebahkan diri bersujud. Lepas tu mereka kata kami telah beriman kepada Rabb seluruh alam. Okey, kita tengok dalam surah Taha. Okey, kalau kita tengok dekat surah Taha, ahli sihir tu buat apa? Kalau kita baca dekat surah Taha, ayat 70 ni, dia ada ayat lain pula. Kita tengok ayat dia. Okay, ayat nombor 70. Ini surah Taha ya. Allah kata, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. Ahli sihir itu, mereka segera merebahkan diri bersujud. Tapi tak ada ayat yang kata Firaun telah kalah, Firaun telah malu, dia tak seperti dalam surah Al-A'raf. Tapi ayat ni sebut terus ahli-ahli situ segera merebahkan diri bersujud. Sama macam Al-A'raf tadi. Tapi bezanya dekat mana? Ketika dalam surah Taha mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Tengok ayat dia kata apa? Dia kata apa? Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb yang mengutuskan Harun dan Musa. Kenapa tak sama macam surah Al-A'raf tadi? Kalau Al-A'raf tadi mereka kata apa? Kami beriman kepada Rabb seluruh alam. Jelas tak? Tapi dekat ayat Taha dia kata, kami beriman kepada Rabb yang menghantar Harun dan Musa. Beza kan? Kenapa dia punya skrip tu berbeza? Dalam surah Taha sebut mereka beriman kepada Rabb Musa dengan Rabb Harun. Rabb Harun dengan Rabb Musa. Tapi dekat Al-A'raf mereka kata kami beriman dengan Rabb seluruh alam. Mesti ada sebab. Allah yang maha bijaksana. Kalau Allah mendatangkan skrip dia macam ni kan, ucapan dia macam ni, mesti ada sebab. Kenapa berbeza? Okay. Tentu ada sebab dia. Sebab itu adalah Quran. Dia mesti ada hikmah dia. Okey. Lepas tu, kita tengok dekat surah Syu'ara pula. Tengok surah Syu'ara dulu. Nanti kita kena buat kotak perbezaan dia nanti. Supaya kita nampak perbezaan ucapan-ucapan tadi. Okey. Kita tengok dalam surah Syu'ara pula. Tengok surah Syu'ara. Okey. Dalam surah Syu'ara. Ini surah Syu'ara Ini surah apa? Sekejap. Ini surah Al-A'raf maka saya ni Al-A'raf. Tengok dalam Syu'ara sekejap. Kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara. Okey. Satu last kita tutup dengan surah Asy-Syu'ara sikit je. Okey, waktu kita baca dekat surah Asy-Syu'ara, okey, kita tengok apa ucapan dia. Okey. Okey, dalam surah Asy-Syu'ara ketika mana Nabi Musa mencampakkan tongkat dia, tongkat tu telah menelan apa yang mereka ada-adakan. Lepas tu ahli sihir tu jadi apa? Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka ahli sihir itu pun mereka segera bersujud. Dia sama macam surah apa? Sama juga macam surah Taha, sujud. Sama juga Al-A'raf, sujud. Sama juga pada surah Syu'ara. Tapi ayat selepas mereka sujud tu mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Ada beza juga. Dia sama dia semua sujud. Okay, dalam surah Taha mereka sujud, dalam surah Al-A'raf mereka sujud, dalam surah Syu'ara mereka sujud. Betul? Okay, cuma beza dia ada pertambahan dialog. Skrip dia beza. Dekat ayat 47 dalam Syu'ara mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb seluruh alam.
Dan mereka kata apa? Rabbi Musa wa Harun. Rabb kepada Musa dan Harun. Ada beza tak? Dalam surah Taha, mereka kata apa? Kami telah beriman kepada Rabb Harun dan Musa. Betul. Satu tu je dia cakap. Tapi dekat surah Al-A'raf tadi mereka kata apa? Kami beriman kepada Rabb sekalian alam. Tapi pada ayat ni pula, surah Syu'ara, dia kata, dia gabung dua-dua. Dia gabung maklumat yang ada dekat Al-A'raf, dia gabung maklumat yang ada dekat surah tu, dekat surah Al-A'raf dengan Taha. Dia kata, kami telah beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Dan kami beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Kenapa ada perbezaan dia? InsyaAllah, nanti kita akan dapatkan maklumat perbezaan ini pada siri yang akan datang, insya-Allah. Okey, kita dapatkan perbezaan kan dia kan. Kita dapati rupa-rupanya walaupun Allah mengulang cerita sama sujud, tapi kalau kita tak amati betul-betul, kita tak perhalusi, kita akan nampak macam sama. Tetapi pada hakikatnya dia tak sama. Pengulangan yang tidak memboringkan, pengulangan yang tak sia-sia, tetapi pengulangan yang ada memberi makna. Okey. Dan kita dah sampai kepada maklumat ini. Jadi insya-Allah nanti kita akan kita berhenti dekat sini. Maksud dia macam ni. Dia okey kejap ya. Kejap. Maksud dia kalau kita tengok dekat mula-mula macam ni, nanti kita kena sambung juga minggu depan lah. Sebenarnya memang tak sempat nak habis pun. Okey, kita tengok dekat sini. Ni. Kita berhenti dekat sini. Okey. Kita berhenti dekat maklumat ni. Okey. Kita berhenti dekat sini. Jadi pada minggu berikutnya, maknanya siri 17 lah. Saya kena lanjutkan lagi. Okey, maksudnya siri 17 nanti, maksudnya dekat sini tak betul lah. Ini sekadar cadangan saja. Saya tengok pada ulasan tadi. Ini siri 16 ni maksudnya dalam nota tu. Tapi kita gunakan balik nota siri 16 pada siri 17. Siri 17 kita akan masuk kat sini. Sebab Firaun dia buat ugutan. Kenapa dia ugut? Setelah ahli sihir ni, mereka telah sujud dan mereka mengisytiharkan keimanan mereka. Nanti kita akan sambung pada siri 17. Kita guna balik semula nota siri 16 ya. Okay, untuk minggu depan. Maknanya untuk cerita pasal sombong tu, kita kena ganjakkan lagi pada siri yang satu lagi. Macam tu. Saya kata pada minggu depan tu tajuk sombong sebab dalam rancangan mengajar. Maksudnya silibus mengajar memang tulis macam tu. Siri 17 nak masuk bab apa. Tapi dia bergantung kepada penerangan. Okey, insya-Allah. Nanti kita sambung pada siri 17 pada minggu depan. Okey, pada minggu depan kita akan masuk kepada sambung cerita dia. Firaun dia buat ugutan kepada ahli sihir itu. Dalam masa yang sama, insya-Allah pada minggu depan kita akan terangkan kenapa ada perbezaan ucapan ahli sihir ketika mana mereka kata mereka beriman tadi. Kenapa dekat surah Taha hanya sebut beriman kepada Rabb Musa dengan Harun, Harun dengan Musa. Kenapa pada surah Al-A'raf kata beriman kepada Rabb seluruh alam, tapi surah Syu'ara dia gabungkan kedua-duanya. InsyaAllah pada minggu hadapan. Masa saya kira cukuplah maklumat ini pada malam ni. Okay, sebab kita pernah jauh malam. Untuk berikan maklumat banyak nanti mungkin kita tak laratkan. Saya pun sebenarnya banyak juga kelas untuk esok pagi yang perlu saya siapkan nota, yang perlu saya buat persediaan. Jadi kita berhentilah dekat sini. Boleh tuan-puan ya. Nak habiskan nanti dia terkejar-kejar nanti. Okey, sekurang-kurangnya kita dapat beberapa maklumat pertambahan pada setiap siri insya-Allah. Jadi nota tolong ambil di Google Drive ya. Tajuknya nota kronologi kisah Nabi Musa. Pastikan ada nota.
Tapi kalau dekat nota tu, kalau saya ada kesilapan mana-mana maklumat, tolong tegur saya, tolong beritahu pada saya. Contohnya mungkin tersilap pada nama surah, nombor ayat, nombor muka surat, tolong tegur. Ya, sebab saya memang tidak ada pihak yang membuat semakan, tidak ada proof 1, proof 2. Jadi saya sangat terdedah kepada kesilapan. Jadi saya mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya jawab soalan, kalau mana-mana soalan ya. Okay, saya jawab dulu soalan kejap ya. Dekat bahagian chat ni saya tengok. Ahli sihir dipandang tinggi ke dalam masyarakat ketika itu sehingga orang ramai pergi menyaksikan dan Nabi Musa pun ada rasa takut. Okey, tu soalan ke kenyataan tu? Okey, baru nak dengar apa perbezaan di setiap surah. Ini kita kena sambung pada minggu depan lah. Sebab saya, kalau kita nak sebut perbezaan, elok kita guna gambar rajah bentuk table. Kita kena buat gambar rajah, kita kena susun dia dalam bentuk gambar rajah yang membentuk ada perbezaan. Tu lagi senang nak faham. Sebab kita guna online ni, memang perlukan gambar rajah. Diagram dia yang sesuai. InsyaAllah pada minggu depan. Okey, sabar. Okey. Kita... Okey, tak ada soalan. Okey, insyaAllah. Semoga kita semua balik istiqamah. Okey, ada soalan secara verbal tak? Ada soalan Boleh secara... tanya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tahu ini kali ke berapa tongkat Nabi Musa ni jadi ular? Adakah masa dia perjumpaan dengan Firaun tu dia dah berlaku dah mukjizat tu, dan ini kali kedua? Betul tak Ustaz? Ini kali ketiga. Kali ketiga. Bersama dengan Al-Malak tu sekali lagi ke? Kejap. Kejap. Yang itu macam ni. Wallahu ta'ala, saya tak dapat nak dengan Al-Malak tu, dengan begini. Kita belajar waktu dengan jumpa Firaun tu, yang dia jumpa ni, waktu dia jumpa dekat siri ni. Dekat siri 13 ni, waktu dia jumpa Firaun sendirian tu, dia tak tunjuk lagi kan. Kita tak jumpa lagi ayat dia. Yang dia tunjuk tu ketika bersama dengan Al-Malak ni. Ketika dia bersama dengan para pembesar dia. Okey, dengan dekat sini wallahu ta'alam. Yang tu saya tak boleh nak dapat jawapan secara pasti. Okey, cuma yang pasti kita boleh kata macam ni. Yang pastinya waktu mula-mula Nabi Musa on the way balik nak masuk ke Mesir, kan waktu dia nak balik daripada Madian tu, memang dia Allah Taala dah buat rehearsal kat situ. Kat situ memang pastilah. Memang tongkat tu yang dia bawa tu memang tukar jadi ular. Tapi waktu tu dia dengan Allah je lah. Okey, itu pertama. Lepas tu tukar menjadi ular tu ketika mana yang siri 15 tu. Yang ketika mana Nabi Musa dia jumpa dengan Firaun, waktu tu Firaun berjumpa dengan pembesar-pembesar dia. Dia mudah je. Ayat dia tu mesti pada ayat yang mereka kata ni sihir ni sihir. Kat situ sudah pasti. Lepas tu yang sekali lagi ketika mana bertemu berdepan dengan Ali, berdepan dengan ahli sihir. Rasanya macam dah 4 kali. Wallahu ta'alam. Nanti saya semak balik jawapan tu. 3 tu pasti dah. 3 kali tu sudah pasti dah. Cuma satu lagi ni yang dekat ketika dia jumpa dengan kaum dia tu. Nanti saya nak kena tengok balik ulasan Syekh Salah macam mana. Tapi 3 kali tu dah pastilah. 3 kali tu dah pasti. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey, wa fikum barakallah. Okey, ada pertanyaan lain? Okey, ada pertanyaan lain tak? Boleh ikuti tak? Mudah tak tuan-tuan nak ikuti? Kalau ada apa-apa penambahbaikan pun tolong bagi tahu pada saya. Kita sama-sama belajar. Sebab kisah Musa dia panjang. Jadi kena susun dia dengan, memang kena buat kerja banyak lah. Bukan kerja sikit. Memang kena kerja banyak sikit. Bukan kena kerja banyak sangat lah. Bukan banyak sikit, banyak sangat. Jadi moga-moga pendekatan yang kita gunakan ni, kita dapat memahami kronologi lah. Sebab tu penting kronologi dulu. Maklumat-maklumat detail tu tak apa, nanti kita cari maklumat tu. Okey, yang besarnya, yang utamanya adalah pada kita tahu
bahawa memang Allah bekalkan 2 mukjizat utama kepadamu Musa, dan kita sebenarnya kita nak dia punya pada perkara pentingnya pada benda yang utama adalah pada Allah nak paparkan yang Firaun ni memang dia nampak depan mata dia dah mukjizat tu. Itu sebenarnya yang paling utamalah dalam bab kisah Nabi Musa tu. Kat situ ya. Okey, sebab saya baca dalam kitab-kitab pun susah. Setakat ni saya tak jumpa lagi maklumat yang sebut secara langsung tentang berapa kali tongkat tu bertukar. Dia tak ada maklumat tu. Dalam kitab-kitab Arab pun saya tak jumpa lagi. Tapi kalau kita susun tu, kita nampak seperti macam 3, macam 4. Tapi wallahu ta'ala, 3 tu pastilah. Okey, insyaAllah. Nanti kita, insyaAllah, waktu kita cari lagi maklumat tu, mungkin kita akan dapat maklumat tu nanti insyaAllah. Tapi benda yang paling utama nak ditonjolkan adalah pada Firaun itu dengan pembesar-pembesar dia, dengan kaum dia, memang dah nampak dah bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa. Itu yang paling penting. Lepas tu baru masuk kepada azab tu. Nanti kita cerita kemudian insyaAllah. Jadi pada minggu depan, hari Khamis, insyaAllah, kita akan belajar tentang, kita akan masuk pada yang Firaun buat ugutan tu dengan perbezaan ucapan ahli sihir tu. InsyaAllah pada minggu depan ya. InsyaAllah. Okey, hari Isnin, sebenarnya hari Isnin kita ada kekosongan juga. Hari Isnin, dia sebenarnya, Isnin sepatutnya kita ambil hari Isnin kan. Tapi sebab hari Isnin tu, minggu kedua, minggu keempat, kita bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari cerita pasal jin dalam Quran ni macam mana. Cuma ada 2 minggu kosong. Isnin pertama dengan Isnin yang ketiga. InsyaAllah saya cuba carikan mana-mana pengisian yang boleh isikan Isnin minggu pertama dengan minggu ketiga. Tapi saya memang tak nak ambil kisah Musa lah. Kita fokus pada hari Khamis saja. Kalau tidak ada, kalau saya tak dapat nanti mana-mana yang boleh mengisi pengisian itu, mungkin saya akan isi dengan tajuk ni. Kita akan belajar dengan tajuk fakta yang benar tentang kisah-kisah dalam Quran. Maksud dia, yang orang faham kisah ini seperti ini, kita akan bagi jawapan yang benar. Kita faham tak? Contohnya macam tu. Maksudnya, sebab yang ni dalam senarai silibus lah. Maksudnya hari Isnin minggu pertama dengan minggu ketiga ni, mungkin kita akan cerita tentang fakta yang sebenar, yang orang kita dengar fakta dia. Contoh macam ni lah. Contoh macam kita ambil contoh. Okay, contoh orang kata, macam fakta yang kita sebut seperti kisah Musa kan. Macam ni. Contohnya kita dengar, oh Nabi Musa ni sebab apa dia minta supaya lidah dia itu lancar. Orang duk sebut banyak tentang dia telah termakan api. Kan, betul tak? Tetapi fakta yang kuat bukan sebab dia tu makan api, tetapi sebab dia takut. Sebab tu lidah dia tak lancar. Maklumat macam tu kita nak dedahkan. Macam orang kata Nabi Adam dia telah makan buah khudi itu sebab perempuan lah, sebab Hawa lah. Kita nak bentangkan fakta itu yang sebenarnya apa. Tapi semua fakta itu ada dalil dia. Macam orang kata kedua-dua anak Nabi Adam, mereka saling bunuh. Qabil telah bunuh Habil kerana berebutkan perempuan. Sebenarnya fakta yang lebih kuat bukan sebab rebut perempuan, tapi sebab lain. Jadi kita nak betulkan masyarakat kita duk faham maklumat itu kepada maklumat itu. Satu lagi kan. Tapi ini tak ada kisah pasal Nabi lah. Tapi kisah Nabi Muhammad ada. Kita duduk pegang hijrah berlaku bulan Muharram kan. Sebenarnya hijrah bukan bulan Muharram. Tapi itu tak apalah, kita tak nak bawa isu tu. Tapi saya nak bawa maklumat macam tu. Kita nak buat satu pengisian yang sebenar-benarnya apa, yang orang duk faham sebenarnya isu apa, tapi ada jawapan lebih tepat lagi. Tu saya tengah cari tajuk dia. InsyaAllah nanti kita tunggu pada poster hebahan dia insyaAllah. Tapi kita nak fokus cerita pasal Nabi semua. Pasal Nabi semua. Supaya apa? Supaya kita nak jaga kemuliaan para Nabi. Macam orang kata, Nabi Allah Ayub ni, dia ni diuji oleh Allah dengan badan-badan dia berulat.
cuma tinggal hati saja. Itu adalah auta, bukan fakta. Jadi kita nak jaga para nabi ni dengan kita bagi fakta yang sebenar-benarnya. Itu nanti saya tengah menyusun syllabus tu. Jadi biar kita isi waktu kita tu penuh dengan majlis ilmu, insya-Allah. Tunggu maklumat diberikan. Jadi esok okey, ada yang tanya kejap ya, ada yang tanya soalan. Ustaz, macam mana nak dapatkan nota ni tadi? Oh, saya dah berikan ada link dia. Dekat dalam chat ni ada link dia. Tapi kalau tak dapat tengok link tu, ada rakan kita dah kongsikan Telegram. Tetap masuk dekat link Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Nanti cuba tengok dekat pin. Dekat Telegram tu kan ada pin. Dekat pin tu nanti ada senarai link-link Google Drive untuk nota-nota. Bukan sekadar nota kisah Nabi Musa, tapi nota-nota yang lain. Ambil je dekat situ. Okey, kempen lagi pada orang lain untuk ikuti kelas kita. Sebab kelas kita ni percuma. Semuanya berjalan atas sumbangan orang ramai. Kami Akademi Tadabbur ni hanya menguruskan sahaja majlis ilmu ini. Jadi, sebab tu saya tengah susun beberapa modul-modul yang lain, insya-Allah. Tuan doakan Allah temukan saya dengan tenaga-tenaga pengajar yang boleh memberikan maklumat dengan bersungguh-sungguh, dengan ada persediaan, dan sebab saya tak nak bagi sekadar menyampaikan maklumat lah. Tuan doakan semoga Allah memberikan kelapangan, Allah berikan kemudahan untuk kita dapat belajar dengan benar. Sebab waktu kita dah terlalu singkat, jadi kita nak fahamkan Quran je. Fahamkan Quran dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu. Kita belajar pada kisah-kisah, kita belajar pada tema wahai orang beriman dan sebagainya, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi nanti pada kelas akan datang. Terima kasih kepada yang bertanya. Kalau tuan-tuan ada jawapan, saya tak dapat jawab, tapi kalau tuan-tuan ada jawapan, tolong kongsikan. Ya, mungkin tuan-tuan ada jawapan, tapi tuan-tuan bertanya tu kerana tuan-tuan nak kukuhkan jawapan tu. Tapi kalau tuan-tuan ada jawapan yang saya tak dapat jawab, mungkin boleh kongsi dengan saya. Nanti saya akan study balik, saya akan buat pembacaan, saya buat kajian. Kalau jawapan tu betul, kita boleh sama-sama orang lain dapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.